Okey, kalau ada Kalau buku ada buku teks, teks, okey, saya okey, nak saya kamu nak kamu buka buka buku buku teks teks muka muka surat surat 71, 71 seperti yang seperti yang saya saya tunjukkan tunjukkan pada pada skrin skrin paparan. paparan tu. Okey, semua nampak Semua nampak eh? Lambat sikit, sekejap. Lambat sikit. Sekejap. Okey ni. Okey ni. Semua nampak? Link daripada komputer ni. So ni direct ke komputer. Okey dah? Okey dah. Okey, kalau yang Kalau okay, yang kita tengok sekarang kita tengok sekarang tajuk penyerapan. Okey, kita lihat Kita pada lihat pada gambar gambar dalam dalam buku buku teks teks tu. tu. Okey. Okey. Murid Murid tu nama dia Hafiz. Hafiz. Okey, Hafiz ni Dia dia balik daripada sekolah dalam keadaan hujan lebat. Tiba-tiba dia ternampak ada anak ayam. Okey. Okey. Hafiz Hafiz ni ni bila hujan dia akan pakai baju hujan. Okey, supaya baju baju sekolah dia dan barang-barang dan buku dia tidak tidak basah. basah. Okey. Okey. Okey, yang ditunjukkan dalam buku ni adalah contoh benda yang kita boleh gunakan. Okey, sama ada benda tu boleh menyerap air ataupun tidak boleh menyerap air. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan satu video ni. Okey. Okey, siapa yang ada speaker ataupun headphone boleh pakai sebab dia ada suara. Hai, saya Michael dan saya menumpahkan sesuatu. Ibu saya baru sahaja naik ke tingkat atas dan perkara pertama yang saya lakukan adalah menumpahkan susu di atas lantai. Bagaimana saya akan membersihkannya sebelum ibu kembali? Ups, saya tertumpah jus di atas lantai juga. Beg plastik ini tidak membersihkan kekotoran. Oh tidak, apa yang boleh saya lakukan? Saya perlu membersihkan kekotoran ini sebelum ibu saya datang ke tingkat bawah. Saya tahu. Saya boleh memadam dengan pemadam saya. Oh, ia hanya menjadikannya lebih teruk. Saya rasa saya mendengar ibu saya di tingkat atas. Saya perlu membersihkan kekotoran ini. Mungkin jika saya mendapatkan semua Lego dan letakkannya pada kekotoran ini, ia akan menyerap air. Oh tidak, kini saya mempunyai genangan susu dan jus, pemadam dan semua kepingan Lego saya. Sangat kotor. Saya akan pergi mendapatkan truk mainan saya. Truk mainan saya boleh mengambil semuanya. Wah, saya hanya menjadikan keadaan lebih kotor dan air masih di situ. Saya berharap agar ibu sibuk di tingkat atas. Saya tertanya-tanya jika sudu ini akan membantu saya menyerap air. Ia berfungsi apabila saya menghirup sup saya. Tidak, ia tidak berfungsi langsung. Apa yang boleh saya lakukan? Keadaan huru-hara di mana-mana. Saya mendengar ibu saya datang ke tingkat bawah. Lihat apa yang saya ada. Lihat tuala, span dan sapu tangan yang menyerap semua air. Oh, hai ibu. Saya cuma mengemas. Okey. Okey, baik. Okey, tadi kamu lihat budak tu kan dia tertumpah minuman dia. Kemudian dia menggunakan beberapa objek untuk mengelap air tu. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Kita tengok satu lagi video, objek manakah yang boleh menyerap air. Suatu hari, ibu Michael sedang mengemop lantai. Tiba-tiba, Michael dengan tidak sengaja tertumpah susu di atas meja dan alas meja menjadi basah. Ibunya memberitahu dia supaya tidak bimbang
kerana alas meja menyerap air. Itulah sebabnya ia basah, jelas ibunya. Kemudian, ibu memberitahunya supaya melihat di sekeliling dapur untuk melihat jika terdapat apa-apa lagi di sana yang menyerap air. Michael berfikir sejenak. Kemudian, dia menyedari bahawa pinggan tidak dapat menyerap air. Tetapi, span boleh. Lantai tidak boleh menyerap air. Tetapi, mop boleh. Garfu, sudu, koleh dan periuk tidak boleh menyerap air. Tetapi, tuala boleh. Meja tidak boleh menyerap air. Tetapi, tisu boleh. Tiba-tiba hujan turun. Tingkap terbuka dan langsir telah menyerap air hujan. Ibu menyuruh Michael menutup tingkap. Aha, langsir menyerap air juga. Okey, Tadi kamu dah lihat, ada benda yang boleh menyerap air dan ada benda yang tidak boleh menyerap air. Okey, tajuk ni tajuk yang senang saja sebab setiap hari kita gunakan benda-benda macam ni dalam kehidupan kita kan. Okey, contohnya selepas kamu mandi, apa yang kamu kamu buat? Guna apa selepas mandi? Kita guna apa? Kita guna tuala mandi kan, untuk mengelap badan kita daripada basah air kan. Okey, ada ke orang lepas mandi lap guna plastik? Ada. Tak ada. Tak ada kan? Kenapa tak ada? Sebab apa? Sebab apa? Siapa boleh tahu bagi saya jawapan? Apa cakap je, saya bagi peluang ni. Kenapa kita guna tuala? Kenapa kita tak guna plastik untuk mengelap badan selepas mandi? Sebab apa? Ya. Sebab tak selesa. Sebab tak selesa. Okey, kalau tuala selesa. Okey, ada jawapan yang lain tak? Sebab? Serap air. Okey, sebab tuala Tu boleh menyerap air. Plastik tidak boleh menyerap air. Sebab tu kita gunakan benda yang boleh menyerap air untuk mengelap badan kita selepas mandi. Okey? Senang saja tu. Setiap hari kita gunakan. Cuma kamu saja kadang-kadang tak sedar. Benda yang kita guna tu yang kita belajar sekarang ni kan. Okey. Baik. Seterusnya, okey, objek yang menyerap air dan objek yang tidak menyerap air. Ada banyak objek yang boleh kita gunakan untuk mengelap air yang tumpah. Okey. Gunakan untuk lepas mandi dan sebagainya. Okey. Cuma ada beberapa objek yang kita kena gunakan mengikut keadaan yang betul. Okey. Contohnya macam tisu. Okey, tisu tu dia ada jenis tisu dapur dan tisu muka. Jadi kita kena gunakan benda ni untuk keadaan pakaikan pampers. Sebab apa? Siapa tahu? Siapa boleh bagi saya jawapan? Cakap kuat. Cikgu nak dengar ni, lama tak dengar suara ni. Hana Humaira. Kenapa baby kena pakai pampers? Sebab apa? Nanti dia terkencing. Kalau tak pakai pampers tak terkencing? Kencing juga. Sikit lagi tu adalah jawapan yang lagi tepat. Kenapa baby ni kita kena pakaikan dia pampers? Tak boleh ke pakai seluar terus? Sebab apa? Jangan malu-malu cakap je. Kalau dalam kelas ni dah bising dah ni.
Abinesh? Sebab nanti kena seluar. Okey, sebab nanti kena seluar. seluar. Okey, Najis tu terkena seluar. Okey, Okey, jadi bila bila guna lampin pakai buang ataupun pampers, ke ke mana najis tu pergi? Kalau tak kena seluar, dia pergi mana? Simpan dalam pampers. Ulang lagi, saya tak dengar. dengar. Fatimah. Fatimah. Simpan dalam pampers. Ya? Diserap dalam Simpan dalam pampers. pampers. Betul? Betul. Okey. Okey, betul lah tu, sikit saja lagi. Okey, kalau kita lihat, okey, lampin pakai buang tu dibuat daripada benda yang boleh menyerap air dan benda yang tidak boleh menyerap air. Okey, sebab itulah najis tu tak terkena atau keluar daripada sejarah. Kenapa? Surat 49 sama macam dalam screen tu. Buat buat dah. bila. Dah buat? Belum. Dah buat? Okey, kalau belum buat, kita buat sama-sama Okey, yang ni senang je. Ada yang dah buat Dah buat tak apa. Yang belum buat tu kita buat sekarang lah. Okey. Yang ni kena guna Pensel warna. Okey, Kalau tak ada pensel warna, boleh guna pensel biasa. Bulatkan saja. Okey. Tarikh ni tulis. Mami. Boleh tulis tarikh Hari ini. Okey. Okey. Macam hari Hari ini per bulan. 20. Okey. Warnakan objek yang menyerap air. Okey, Yang pertama kertas. Okey, kertas boleh tak menyerap air? Boleh? Boleh atau tidak? Tak boleh suruh air. Boleh atau tak? Boleh atau tak? Okey. Kertas tak boleh minyak air. Ni. Okey, kertas ni boleh menyerap air. Okey, dia boleh menyerap air. Okey dah. Boleh. Tu. Okey, guli. Guli boleh menyerap air? Sebab dia tak ada lembut. Tak boleh. Okey, bagus. Okey, sapu tangan. Boleh. Boleh. Okey, sapu Okey, tangan ni apa? Dibuat daripada apa? Kain. Okey, bagus. Jadi boleh menyerap air. Okey. Mainan plastik. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bagus. Okey, Kelip kertas. Kelip kertas. Boleh. Tak boleh juga. Okey, tuala. Boleh. Boleh ni senang Okey, semua orang ada tuala kan? Okey, warnakan gambar macam tu lah.
Okey dah Okey ya? dah ya? Belum. Belum. Okey, Okey, siap. sekejap. Ibu saya dah siap. Okey dah Okey ya? dah ya? Belum. Belum. Okey. Okey. Malu. Dah. Dah. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari lahir Jeff. Jeff akan mengadakan majlis hari lahir di rumahnya. Ibu meminta semua bersedia dan membersihkan rumah. Ibu selesai memandikan adik lelaki Jeff. Ibu mengeringkannya dengan sehelai tuala. Kakak Jeff sedang membersihkan rumah. Dia mengelap lantai dengan mop. Oh, dia berpeluh. Dia mengesat peluh dengan sehelai sapu tangan. Jeff mengeringkan pinggan dan gelas basah dengan tisu dapur. Semua sangat teruja untuk membuat persediaan bagi majlis hari lahir tersebut. Mengapakah ibu menggunakan tuala untuk mengeringkan adik lelaki Jeff? Mengapakah kakak Jeff menggunakan mop untuk membersihkan lantai? Mengapakah kakak Jeff menggunakan sapu tangannya untuk mengesap peluh? Mengapakah Jeff menggunakan tisu dapur untuk mengeringkan pinggan dan gelas? Semua objek ini menyerap air. Objek-objek ini penting dalam kehidupan harian kita kerana semuanya membantu kita menyerap sesuatu. Awak lihat buku Lihat buku aktiviti aktiviti muka surat 54. 54. Dari Yang buku aktiviti muka surat surat 54. 54. Tarik. 54. Okey. Surat 54 ya. Okey, yang ni kena gariskan dengan pensel. Cikgu bagi contoh Okey. Dari macam tadi lah. Tadilah. Sama. Dari sama macam tadi ya. Tadi ya. Okey. Okey. Mami. Okey, kenali Kepentingan objek. Okey, Okey, kita kita sesuaikan atau gariskan situasi, objek dan kepentingan. Situasi ni maksudnya apa yang berlaku. Okey, semasa macam itulah. Okey, apa yang berlaku. Kemudian objek ni adalah objek yang boleh kita gunakan untuk menyerap air. Dan kepentingan ni maksudnya kenapa kita gunakan objek tu. Kenapa tak boleh gunakan objek yang lain walaupun boleh menyerap air. Okey, contoh situasi pertama lantai yang basah. Kita nak guna objek yang mana? Yang atas ni adalah yang atas bola kapas. Okey. Yang ini mop. Okey, kalau kamu cakap mop, kita gariskan mop. Macam tu. Okey, gariskan dulu. Okey, dah. Okey, kemudian apa kepentingan? Kenapa kita guna mop? Sebab apa? Untuk apa? Kenapa guna mop? Sebab kepentingan dia boleh mengeringkan tumpahan air. Macam tu. Nampak? Okey.
menggariskan dulu situasi kepada kepada objek. objek. Lepas tu objek kepada kepentingan. Okey? Dah? Boleh? Dah. Okey, kalau dah, Dah, cikgu cikgu bagi bagi masa masa kita buat sekali lah. Okey. Okey. Okey, yang Yang gambar yang kedua ni gambar murid yang luka. Murid yang luka. Dia kena gunakan apa untuk menyapu ubat pada luka dia? Kapas. Okey, dia Okey, dia gunakan gunakan kapas. kapas. Okey. Kenapa guna Apa guna kapas? sebab kapas ni boleh menyerap menyerap cair cair ubat. ubat. Macam tu. Macam tu. Takkan dia nak guna mop pula kan? Mesti dia Dia guna guna kapas. kapas. Ha. Okey dah? Boleh? Gila. Menyerap cair ubat. Okey, seterusnya. Okey, murid yang budak ni dia sedang berpeluh. Jadi dia gunakan benda apa untuk mengelak peluhnya? Ya, ni gambar Lukisan, tisu dapur, tisu muka. tisu muka. Dia guna Tisu muka. Okey. Untuk Untuk menyerap peluh. peluh. Ha. Macam tu. Duduklah sini. Dah. Okey. Okey. Seterusnya melukis. Okey, Okey, melukis ataupun mewarna biar nak guna kertas lukisan lah kan. Okey, kenapa guna kertas lukisan? Sebab kertas itu boleh menyerap warna air. Okey. 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 Dah. Okey, dan akhir sekali pinggan mangkuk yang basah. Kalau dalam sini dia beri jawapan tisu dapur. Okey. Okey, mengeringkan pinggan Mangkuk. Selain Daripada tisu dapur, kita kita juga boleh gunakan kain tuala. tuala untuk mengelak pinggan mangkuk. Okey. Okey. Dah. Okey. Dah siap eh? Okey, jadi ini adalah kita panggil kepentingan. Okey, sebab kenapa kita gunakan objek yang tertentu mengikut keadaan ataupun situasi. Okey. Okey, baik. Untuk hari ini kita sampai sini dahulu. Okey, Kita tak boleh berlama-lama lah. Okey. Jadi Apa yang kita belajar hari ini adalah tentang benda-benda yang boleh menyerap air dan benda-benda yang tidak boleh menyerap air. Okey. Untuk lebih kamu faham tajuk penyerapan ni kamu boleh buat sendiri di rumah. Okey, boleh buat sendiri di rumah. Okey. Kamu boleh gunakan berbagai jenis benda yang ada di rumah untuk mencuba untuk menyiasat benda apa yang boleh menyerap air dan benda apa yang tidak boleh menyerap air. So nasihat cikgu sepanjang PKP duduk rumah ni rajin-rajinlah tolong mak dengan ayah di dapur rumah tolong lap ke apa. Tahu? Jangan masih main game ni.
Okey. Baik. Okey. Jadi hari ini sampai sini dulu. Nanti kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey. Kepada ibu bapa, terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya rasa ada banyak kekurangan daripada pihak saya. Ada sedikit masalah. Ada yang dengar, ada yang tak tahu. Saya akan cuba perbaiki lagi di minggu hadapan. Okey. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya akan maklumkan bila pukul berapa kita nak mula kelas. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga diri baik-baik. Okey, di rumah jangan merayau sangat. Tolong mak dengan ayah kat rumah. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih semua.